Okay. Electrical charges generate a field around them. These fields of force repel and attract other electrically charged particles. Like charges repel, and opposite charges. When enough of these charged particles are separated, a potential difference is created. Electromotive force is a potential difference measured in volts. The symbols commonly used for electromotive force are E or V. The potential difference in charges is what forces electric current to flow. Potential difference bahasa Melayu beza keupayaan. Okay, beza keupayaan. So kita dah belajar beza keupayaan kan. Okay. There are 7 fundamental forms of electricity generation. Ini tak berapa penting sangat. Ini berkaitan dengan macam mana kita dah menghasilkan elektrik. Or EMF is the electrochemical reaction, or better known as a battery. The potential difference across 2 open terminals is known as the unloaded voltage. The electrical potential difference forces current flow when a circuit is attached to the source of EMF. So, kita tahu kenapa bateri dia akan mati pada suatu hari nanti. Sebab kita tahu elektron ini dia akan bergerak. Okay? Macam elektron, sini ada sekumpulan dia. Dia akan bergerak melalui wire, then melalui lampu, kembali ke positif terminal. Jadi lama-kelamaan ke semua elektron ini akan habis sampai ke positif terminal. There is typically some amount of resistance in all electrical components. Okay, tetapi hari ini kita nak bincang satu konsep yang baru, iaitu EMF. Okay, dalam bahasa Inggeris EMF, iaitu electromotive force. Dalam bahasa Melayu kita panggil daya gerak elektrik. Okay, so apa beza antara daya gerak elektrik dengan beza keupayaan? And devices. When current flows, the voltage across the terminals of the source of EMF is no longer the unloaded voltage value. There will be a voltage drop inside the device due to the internal resistance of the EMF source. Baik, so sekarang saya nak explain apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kita ada bateri, contohnya 1.5 volt. Tetapi bukan semua 1.5 volt akan digunakan oleh perintang ini. Tadi untuk kelas sebelum ni kita belajar V sama dengan IR kan. Jadi kalau V sini berapa, V sini pun berapa kan. Sekarang kita nak ubah konsep sikit. Sebab apa yang kita bincang sebelum ni, kita assume, kita anggap tak ada apa-apa rintangan dalam. Apa maksud rintangan dalam? Kalau kita ada positif, negatif, dekat sini positif, negatif. Positive charge, negative charge. So, dalam bateri, dia tak akan susun seperti, semua positive charge akan berlaku kat sini, tak. Lepas tu semua negative charge kat sini, tak. Dia akan bertelabur, bersebar. Mungkin ada positive charge kat sini, ada negative charge kat sini kan. So, bila bateri tidak dipasang, bateri yang tunggal ini, dia memang 1.5 volt. Dia boleh memberikan 1.5 volt. Tetapi bila saya pasang dengan wire, apa yang berlaku adalah, positive charge ini, dia akan cuba semua akan pergi ke kiri. Manakala yang negative charge ini, dia akan cuba pergi ke kanan. So, bila mereka bergerak ke kiri kanan, mereka mungkin akan langgar. Mungkin akan langgar. Macam kalau kaki kan, kalau kita nak cuba susun, mungkin kita akan terlanggar kawan. Sebab kita nak ubah sesuai kita punya kedudukan. Jadi bila berlaku pelanggaran, itu adalah geseran. Kita panggil geseran kalau dalam pergerakan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok elektrik, kita tak panggil geseran, kita panggil rintangan. Rintangan. Dan rintangan ini dia adalah rintangan dalam. Sebab dia berlaku di dalam bateri. Jadi ada sedikit tenaga telah hilang. Hilang sebab apa? Sebab untuk mengatasi rintangan dalam ini. Oleh itu, dekat sini 0.2 volt tenaga ini dia digunakan untuk mengatasi rintangan. Jadi yang baki tinggal 1.5 volt dapat digunakan oleh perintang ini.
Okay, so hari ini kita akan cuba bandingkan antara EMF ataupun daya gerak elektrik dan juga beza keupayaan. Okay, beza keupayaan. Okay, kita akan cuba bandingkan. Okay, kita teruskan. When the circuit was not connected, the battery had an unloaded voltage rating of 1.5 volts. Once the circuit was connected and current started to flow, there was a voltage drop across the internal resistance of the device, and the applied circuit voltage was reduced to 1.3 volts. The DC power supply is a commonly used device in the lab. This device has the ability to create different amounts of electromotive force. As the voltage is increased, the potential difference between the terminals is increased. Note that the unloaded voltage of the power supply is set to 5 volts. A DC power supply will experience a loss of potential difference due to the internal resistance of the supply. When the circuit is connected and current starts to flow, the internal resistance of the power supply reduces the applied circuit voltage to 4.7 volts. Electromotive force is the potential difference that forces current to flow in a circuit. We have looked at a couple of different sources of EMF and at some practical applications. Okay, so kita nampak sebenarnya bateri ini dia 5 volt. Tapi bila kita cuba sambung, kita tak akan dapat 5 volt. Kenapa? Sebab sebenarnya dalam real life, okay, dalam bateri sendiri dia akan berlaku rintangan dalam. Okay, rintangan dalam. So we can say there's no perfect source of battery. Okay, dia mesti dapat nilai yang kurang daripada yang sebenar. Okay, so EMF atau DGE maksudnya berapa yang kita boleh bagi. Okay, berapa sumber yang kita ada. Lepas tu, beza keupayaan maksudnya berapa yang kita boleh pakai. Okay, itu maksud dia. Okay, jadi kita cuba tengok slide hari ini. Okay, so topik daya gerak elektrik. So sekarang kita akan sebut DGE ya. Daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Okay. Daya gerak elektrik walaupun kita sebut daya, tapi dia bukan daya. Okay. It's not a force. Okay. So sebenarnya kalau kita cuba tengok dua gambar ini, ada gambar charmometer pada gambar A sama dengan gambar B. Okay. Sebenarnya tidak. Okay. So untuk ini kita cuma ukurkan bateri. Okay. Dan bila kita cuba onkan circuit ataupun litar, so apa yang kita ukur, kita akan mendapati sebenarnya nilai voltan akan jadi kurang. Akan jadi kurang. So mungkin ini 1.5 volt. So yang berlaku bila kita cuba ukur mungkin tinggal 1.2 volt. Okay. Itu disebabkan ada rintangan dalam. Okay, rintangan dalam. Okay. Okay, so untuk kelas hari ini kita akan dapat mendefinisi apa maksud daya gerak elektrik, membezakan antara DGE dengan beza keupayaan, menerangkan rintangan dalam, menentukan daya gerak elektrik dan rintangan dalam, dan menyelesaikan masalah melibatkan DGE dan rintangan dalam. Okay, so apa itu DGE? Okay, dia adalah tenaga elektrik yang dibekalkan oleh sumber elektrik iaitu bateri untuk menggerakkan satu kolom charge melalui satu litar lengkap. Okay. So keyword apa yang dia boleh berikan. Okay. Apa yang dia boleh berikan. Okay. Membekalkan. So unit dia sama dengan beza keupayaan. Okay. Iaitu volt ataupun joule per coulomb. Okay. So nilai ini adalah nilai V yang ditulis pada bateri ini adalah DGE. Berapa yang saya boleh bagi? Okay, berapa yang boleh saya bagi? Okay, tetapi kalau kita cuba bandingkan dua-dua ini, adakah mereka sama? Tak. Okay, mereka tak sama. Okay, apa yang tak sama sebenarnya? Okay, so kalau kita cuba tengok litar ini, okay, kita ada bateri, kita ada switch, kita ada perintang, dan wire. Okay, so ini litar, satu litar yang ringkas.
Kita siri. So, bila switch ini dibuka, okay, berapa macam voltmeter? Okay, kita akan dapat 6.0 volt. Okay, apa maksud dia? Maksudnya 6 volt ini dia memang ukur betul-betul berapa yang ada dalam bateri. Okay, berapa yang ada dalam bateri. Tapi kalau saya tutupkan switch, kita tahu sekarang elektron dia akan bergerak. Okay, akan bergerak ke sini. And then proton pun akan, positive charge akan bergerak ke positive terminal. So, bila bergerak, dalam tu ada rintangan dalam. Okay, ada rintangan dalam. So, bila ada rintangan dalam, so maka saya perlukan tenaga untuk mengatasi rintangan dalam. So, kita panggil tenaga yang dihilangkan. Okay, or voltage drop. So, elektron boleh berjalan. Okay, berjalan. Okay, so apa yang diwakili oleh bacaan voltmeter? So, bila switch ini dibuka, dia adalah nilai DGE, 6 volt. Bila saya tutup, sebenarnya dia adalah beza keupayaan. Maksudnya, berapa yang saya boleh guna. Okay, berapa yang saya boleh guna. So, in short, kalau kita nak cakap DGE ini, dia adalah stok. Okay, berapa stok yang ada. Okay, berapa stok yang ada. Beza keupayaan ini, dia adalah berapa yang boleh saya guna. Okay, berapa yang boleh saya guna. Yang hilang tu disebabkan oleh rintangan dalam. Okay, rintangan dalam. Boleh faham? So, kadang-kadang kita dalam kehidupan kita gunakan banyak, kita buat banyak kerja. Tapi bukan semua boleh pakai kan. Okay, mungkin ada yang tak boleh pakai. Sebab apa? Mungkin sebab rosak, mungkin sebab ditolak, reject sebagainya. So, bukan sepenuh tenaga yang digunakan. Mungkin tenaga lain dia hilang sebab apa? Sebab rintangan, sebab kita nak mengatasi geseran sebagainya. Okay, so ini adalah beza DGE dengan beza keupayaan. Okay, satu untuk guna, satu memang saya ada. Okay, memang saya ada. Okay, so beza dia, DGE ialah berapa yang saya boleh bagi. Okay, dibekalkan. Kalau beza keupayaan, berapa yang saya gunakan. Okay, satu adalah saya beri. Okay, saya boleh bagi 10 bungkus nasi. Tapi you tak makan semua. You mungkin makan 5 saja. Okay, mungkin bila Foodpanda tu dia angkat, dia hantar makanan yang saya bagi ke rumah kamu, tinggal 5. Mana 5 lagi? Hilang. Kenapa hilang? Mungkin sebab tadi dia bila dia angkat, dia tertumpah ke, dia jatuh ke sebagainya. So yang hilang itu adalah disebabkan faktor sendiri kan, rintangan dalam kan. So tinggal berapa yang kamu boleh makan, itu adalah beza keupayaan. Berapa yang kamu boleh pakai. Okay. So DGE dia tak ada arus pengalih. Maksudnya kalau saya buka switch, okay, kalau saya bukakan switch, so bila saya cuba ukurkan berapa nilai V, so memang ini adalah nilai DGE. Kalau saya tutupkan switch, so arus akan mengalir, itu adalah beza keupayaan. Dan kita akan nampak V akan kurang. DGE selalu dia nilai dia tetap. Saya ada berapa, memang ada berapa. Tetapi kalau beza keupayaan, nilai dia berubah bergantung kepada rintangan luar. So apa yang kita maksud rintangan luar adalah rintangan biasalah. Okay, iaitu R. Okay, ingatlah kita ada kira R1, R2, R3. Okay, RT sama dengan berapa kan? Itu adalah rintangan luar. Rintangan disebabkan perintang atau lampu. Okay, sekarang saya cuba sharekan satu simulasi. Okay, simulasi.
Okay, dengan apps. Okay, so alright. So saya cuba tutupkan buka switch dulu. Okay, so kita cuba tengok lita ini. So saya ada satu bateri 9 volt. Okay, kamu tengok sekarang saya tak letak bateri, terletak rintangan untuk bateri. Okay, ni yang seperti yang kita dah bincang untuk kelas yang 2 hari lepas kan. Okay, so apa maksud dia adalah kalau arus elektrik, okay, dia akan bergerak daripada positif ke negatif kan. Okay, so kita ada perintah sini 10 ohm, satu lampu pun 10 ohm. Okay, so formula dia V sama dengan IR kan. Okay, V sama dengan IR sama dengan IR. So kita dah belajar V adalah 9 dan R adalah berapa? 10 tambah 10 sebab dia adalah siri kan. So R adalah 20. So kita dapat arus elektrik berapa? Sebenarnya dekat sini nilai yang kita akan tengok adalah berapa? So 9 bahagi 20 dapat berapa? Berapa? 0.45 kan? 0.45 ampere kan? Okay, sekarang kita cuba cek. Okay, so bila saya on kan? Okay, so kita nampak 0.45 ampere. Okay, betul kan? Ini yang kita dah bincang untuk hukum Ohm kan? V sama dengan IR kan? Okay, tetapi untuk lita ini, dia adalah berkaitan dengan bateri yang perfect. Apa maksud perfect? Maksudnya, dia tak ada rintangan dalam. Okay, so you tengok battery resistance dia, rintangan dalam adalah kosong. Okay, rintangan dalam adalah kosong. Okay, sekarang kalau saya cuba letak sedikit rintangan dalam. Okay, tadi 0.45 ampere kan? Okay, sekarang kamu cuba tengok. Arus dah kurang, jadi 0.43 ampere. Maksudnya, bukan semua tenaga dapat digunakan. Kita kembali pada 0 ohm. Okay, kalau 0 ohm, 9 volt. So, bila kita cuba ukur, kat sini, okay, 9 volt kan? Okay, 9 volt. You see ya, 9 volt. Okay, kalau saya ukur kat sini, okay, ukur kat sini pun, sini kosong. Okay, kosong kan? Sebab tak ada arus elektrik kan? Kalau saya ukur kat sini pun, kosong kan? Bila saya onkan switch, beza keupayaan antara dua sini adalah 4.5 volt. Okay, kalau beza keupayaan adalah antara dua titik sini adalah 4.5. Kalau beza keupayaan antara dua titik ini, dia adalah 9 volt sama dengan ini kan. Okay, sekarang kalau saya tambahkan rintangan. Okay, rintangan dalam bateri. Kamu nampak nilai dah beza. Okay, nilai dah beza. So, beza keupayaan yang boleh dipakai adalah 8.57 volt. Sebenarnya saya ada 9 volt. Tetapi yang dipakai oleh semua komponen ini 8.57 volt. So, yang hilang adalah 9 tolak 8.57. Kenapa dia hilang? Sebab dia pergi ke dalam bateri buat apa? Mengatasi rintangan dalam. Okay. So, ini adalah beza antara EMF, di mana ini adalah EMF. Okay. Yang sini, yang dekat sini yang tunjuk adalah beza keupayaan. Okay, keupayaan. Okay, so kembali pada slide kita. Nanti kita akan buat pengiraan ya. Okay, pengiraan. So slide dia. Okay, graf ini saya tak nak bincang dulu. Okay, nanti saya akan terangkan kenapa. Okay, so apa yang berlaku pada bateri adalah sebenarnya
ada rintangan dalam yang menentang pengaliran charge, menyebabkan nilai DGE semakin kurang. Okay, DGE maksudnya kita punya V akan jadi semakin kurang. Okay, saya nak terangkan formula dia. Okay, formula yang untuk topik ini dia adalah E. Okay, E sama dengan V tambah IR. Okay, alright. So tadi kita ada daya gerak elektrik. Okay, tadi kalau bateri ada 10 volt. Okay, 10 volt. Tetapi bila kita cuba ukur beza keupayaan, okay, beza keupayaan adalah 8 volt. So yang hilang adalah berapa? 2 volt kan? So saya boleh bentukkan satu persamaan di mana DGE sebenarnya kalau tolak yang hilang saya dapat yang boleh guna. Okay, yang boleh guna. Okay, yang boleh guna iaitu beza keupayaan. Okay, so untuk DGE kita akan letak simbol sebagai E. Okay, E. Tolak, okay, yang hilang itu saya biarkan dulu. Beza keupayaan apa dia punya simbol? V kan? Okay, V. Okay, yang hilang ini dia adalah tenaga kan? Okay, tapi formula dia adalah IR kan? Okay. Okay, atau kita tuliskan another V. Okay, so ini saya tulis V, ini V hilang. Okay, V hilang So E sebenarnya, okay, saya tulis sini E sebenarnya sama dengan V beza keupayaan tambah V yang hilang. Betul? Okay, berapa voltage atau voltan yang hilang? Okay, sekarang formula V adalah V sama dengan IR kan? Okay, IR. So, saya boleh tulis semula formula ini dengan E sama dengan V, saya tak nak tulis. Saya tulis I, R. Okay, mana R ini adalah rintangan luar. Okay, ini adalah perintang, so rintangan untuk perintang ini. Tambah apa? I, R lagi kan? Okay, sekarang R ini adalah apa? R ini kita rujuk kepada dalam bateri. Okay, dalam bateri kan. Jadi dalam bateri kita tak akan tulis R besar sebab ini rintangan dalam, so kita akan tulis R kecil. Jadi saya padamkan, saya tuliskan R kecil. Okay, so I R kecil. Okay, I R kecil. Okay, jadi saya buat matematik dia sama dengan I sebab arus dia sama kan. Saya keluarkan R besar tambah R kecil. Okay, ini adalah formula untuk daya gerak elektrik. Okay, so that's why we have this formula E sama dengan I bracket R besar tambah R kecil. Di mana R besar adalah rintangan luar dan R kecil adalah rintangan dalam. Okay, R besar adalah rintangan besar, rintangan luar. R kecil adalah rintangan dalam. Okay, so formula lain E sama dengan V tambah IR. Okay, V tambah IR. Okay, ingatkan formula ini. Okay, sekarang kita kembali kepada kita punya circuit. Okay, circuit tadi. Okay, so formula dia E sama dengan V tambah IR. Okay, V tambah IR. Okay. Okay, E ini adalah 9 volt.
Okay, kita cuba bandingkan lah. Okay, sepatutnya sama dengan V maksudnya berapa yang ada. Berapa yang kita dapat ukur. 8.57 kan. Okay, ataupun saya letak kat sini pun sama juga. Okay, 8.57. Okay, 8.57. 8.57 adalah berapa yang saya boleh guna. Tambah berapa? I. Arus adalah 0.43. Okay, arus adalah ini. R adalah rintangan dalam. Okay, iaitu 1. Okay, rintangan dalam bateri. So, darabkan 1. So, jawapan dapat 8.57 tambah 0.43. Kita akan dapat jawapan 9 volt. Okay, so kita dapat check bahawa dua-dua ini adalah sama nilai. So formula ini E sama dengan V tambah IR. So kamu kena tahu V apa maksud dia. Maksudnya beza keupayaan. Apa maksud beza keupayaan? Dia maksud berapa yang kita boleh guna. Okay, dan ini adalah berapa volt ataupun beza keupayaan yang hilang. Okay, dia hilang sebab apa? Sebab mengatasi rintangan dalam bateri. Okay, so formula I R kecil. Okay, boleh ada soalan? Okay, kita cuba tengok. Okay, kita cuba tengok gambar ini. So raja di sebelah menunjukkan sebuah bateri yang mempunyai nilai DGE 1.5 volt. Okay, DGE 1.5 volt. So kita tulis E adalah 1.5 volt. Disambung kepada perintang 2 ohm. So 2 ohm ini adalah R besar sebab dia adalah rintangan luar. Jika arus yang mengalir melalui litar adalah 0.2 ampere. So I sama dengan 0.2 ampere. So carikan bacaan voltmeter. Kita nak cari berapa V. Okay, berapa V sebenarnya. Okay, berapakah V sebenarnya. So formula untuk soalan A, V sama dengan I R. Okay, V sama dengan I R. Di mana I adalah 0.2, R adalah 2. So kita dapat 0.4 volt. Okay, so berapa yang dapat digunakan adalah 0.4 volt saja. Dan sebenarnya bateri dia bagi berapa? 1.5 volt. Jadi, bandingkan berapa yang saya bagi dan berapa yang saya guna. Yang hilang adalah berapa? 1.5 tolak 0.4. Jadi, 1.1 volt. So, ini adalah beza keupayaan yang hilang dalam bateri. Oleh itu, dia suruh kita cari rintangan dalam. So, V sama dengan, so V ini adalah V yang hilang kan. V yang hilang sama dengan I R kecil. Sebab R ini adalah rintangan dalam. So 1.1 sama dengan I adalah 0.2 darab R. So R sama dengan berapa? 1.1 bagi 0.2 dapat 5.5 ohm. Okay. Dalam bateri adalah 5.5 ohm. Of course, kamu boleh check lagi. Check formula betul tak? Okay. E sama dengan V tambah IR. Okay, check lagi. E adalah 1.5. V adalah berapa? V yang kita dapat adalah 0.4. IR ini adalah berapa? Okay, I adalah 0.2. Okay, 0.2 darab R adalah 5.5. So ini dapat berapa? 1.1. So bila tambah, kita dapat adalah sama. Okay, ini just a way for us to check the answer. Okay. Okay, clear? Okay. Jangan keliru sebab beza keupayaan masuk berapa yang kita boleh guna.
diagram elektrik maksudnya berapa yang saya ada. Okey, berapa yang saya ada. Okey. Okey, 3 minit lagi. So nanti session seterusnya kita akan buat latihan. Okey. Okey, saya terangkan sedikit graf ini dalam masa 3 minit lah. Okey, tadi formula kita adalah E sama dengan V tambah IR. Okey. Okey, sekarang kita cuba tengok graf ini. Okey, graf ini I adalah paksi X. And then V adalah paksi Y. Okey, sekarang kita cuba susun semula persamaan ini dengan persamaan umum Y sama dengan MX tambah C. Okey, sebab ini adalah graf apa? Graf luluskan. Okey, kalau saya cuba susun semula. So, saya akan letak V dekat okay, saya letak V dekat sebelah kiri kan. Okay, dan V sama dengan apa? E tolak I out. Betul tak? Sebab saya mau buangkan I out ini. Okay, saya mau buangkan I out ini. Okay, so V sama dengan E tolak I out. Okay, sekarang X adalah I. Okay, bila saya cuba tulis semula, negatif I out tambah E. Okay, so V sama dengan negatif I out tambah E. Okay, sekarang saya cuba tulis sama dengan X adalah I. So, I out dengan out I adalah sama. Jadi saya dapat formula macam ini. Okey, formula macam ini. V sama dengan negatif I tambah E. Okey, mungkin saya perlu masa lagi untuk jelaskan. Okay, nanti kita break 2 minit, nanti kita join semula. Okey, dan lepas saya bincang soalan ini, kita akan buat soalan latihan yang saya dah share. Okey, itu saja. Pergi minum air, pergi toilet, kita cuba dalam 2 minit. Okey, thank you.